sepatutnya podcast ni at least kita ada filter apa yang boleh dijadikan as a podcast. So sayang sebab memang betul. Memanglah betul. So Naim rasa macam tak semua orang boleh buat podcast. F8 Bus. Ini sebenarnya seram lah sebab lately banyak orang buat podcast itu ini kan. And also sebab they have to know yang benda tu akan affect dia orang punya followers yang tengok lah. Sebab bagi Naim, kita memang aku bertanggungjawab atas apa yang kita sampaikan. And kalau kita sampaikan benda tu agak, bukan semua orang akan try untuk fikir. Instead of orang akan tengok that kind of few clips yang pendek macam tu, and orang akan, tambah-tambah kalau budak muda kan, kita tak nak lahirkan generasi yang tak nak menimba ilmu sebenarnya. Sebab ni rasa whatever it is pun, be it like any kind of work lah, jadi engineer ke, jadi wartawan ke, artis pun kena ada ilmu lah. And it starts with school lah kan. Takkan kita senang-senang nak kata macam apa yang kita dapat kat sekolah tu kosong, unless kalau you memang malas kat sekolah. So macam Naim sendiri pun tidaklah nak kata macam kita apply semua benda yang kita dapat kat sekolah ke apa, but then the essence of ilmu tu memang kat situ lah. Naim tak rasa macam sepatutnya benda tu dibincangkan in a podcast lah at first and the foremost lah. Pada Naim, perlu ke ada pemantauan terhadap orang-orang yang buat podcast ni sebenarnya? Sebab bila mereka terlalu bebas bercakap, dia akan keluar benda-benda yang mengarut. Sebab macam Naim rasa it should be datang, sepatutnya podcast ni at least kita ada filter apa yang boleh dijadikan as a podcast, apa yang boleh, any issue boleh nak dibahaskan, tapi dengan siapa yang dirujuk tu sebenarnya. Sebab macam kalau tadi Naim pun, contoh orang nak borak pasal kapal selam, takkan nak panggil Naim kan. And kalau paling tinggi pun Naim boleh cerita pengalaman Naim naik kapal selam, bukan nak kata macam cerita mekanisme kapal selam tu apa kan. So should be ada, orang kata, kita filter lah. Sebab right now, especially the kids, kita boleh tengok yang macam minat untuk nak belajar tu lebih kepada on TikTok je, senang kan, benda-benda yang lebih easy access. Instead of macam nak pergi sekolah pun, kita tahu lepas pandemik banyak struktur sekolah, pembelajaran tu berubah apa semua, and people will always gonna look for something yang lebih, orang kata, instant. TikTok lah kan, benda cepat. And bayangkan kalau macam budak umur berapa pun dah ada smartphone and boleh access TikTok, and contohnya that kind of FYP, that kind of podcast keluar, and dah boleh infuse dekat dalam pemikiran budak-budak tentang macam, oh sekolah ni tak ada apa. So macam serba sedikit macam mesti dia orang pun akan fikir betul kot kan. And kita tak nak lah buang orang kata bangsa yang suka menimba ilmu tu. Sebab kitanya ruginya sekarang bila makin senang, kita nak lagi senang, tanpa fikir the repercussion and also the consequences, apa yang akan jadi pada masa akan datang tu. So sayang sebab memanglah betul. Memanglah betul. So Naim rasa macam tak semua orang boleh buat podcast kan. Naim rasa orang-orang macam inilah yang menyebabkan podcast yang sepatutnya digunakan untuk menyalurkan informasi yang berguna, disalahgunakan. Can be. And also mungkin juga kalau dari segi diorang nak dinamakan as marketing ke apa kan, but then takkan itu je level of marketing yang kita nak buat, especially daripada orang yang bergelar so-called influencer ataupun selebriti ni. Sebenarnya takkan kita nak letakkan the standard of pemikiran rakyat Malaysia ni, oh nak kena benda-benda yang tak best dulu baru akan dapat traction, and you guys boleh buat something else. So rugilah. Sebab bukannya kita semua ni nak katakan, bukannya kita tak nak dapat pembaharuan, it's just that memang take time. Memang usually people akan attracted dengan negativity dulu, but adakah itu legacy yang kita nak bagi dekat anak-anak masa depan yang akan datang kan? Sebab macam bagi Naim sendiri pun, bila mana Naim came out with like an interview ke apa ke, Naim seboleh-bolehnya akan cuba bagi the best part of apa yang Naim boleh sampaikan. Sebab kita tak nak sembrono main tembak je itu ini nak semua kan. Sebab sayang lah, sebab orang akan tengok. Sebab senang cerita, selain daripada this, orang kata, pekerjaan-pekerjaan yang okay, be like pilot ke, peguam ke apa ke, but right now orang lagi senang nak dapat ijazah daripada selebriti lah. Apa yang kita sampaikan kan, apa yang kita pakai, apa yang kita buat, apa yang kita utarakan dalam podcast ke apa. Sebab bagi Naim sekarang, people akan rasanya lebih cenderung ke arah untuk nak lihat negativity dulu. Sayanglah. So memang sebenarnya benda-benda podcast ni sebenarnya bukan tak boleh, tapi have to be moderated by orang yang selayaknya lah.
Kena lebih bertanggungjawab. Bila benda tu disuarakan oleh golongan selebriti sendiri kan, benda tu macam memburukkan juga image selebriti. Sebenarnya nanti orang pukul rata. Orang akan pukul rata kata macam orang Malaysia ni punya artis value dia macam tu lah, takat tu je lah. Buat podcast ke apa, cerita benda yang epik ke ataupun tajuk yang tak reti nak ulas tapi nak ulas, itulah jadinya. Sebab tu kita tak nak lahirkan generasi macam tu. Dan percaya these newcomers of new wave punya celebrity masing-masing tahu macam nak letak themselves as a brand. Kita kena ingat tu jugalah, sebab this responsibility macam mana dapat ni, apa yang dia buat ni kena soal kot kan. Takkan kita nak berakhir dengan hidup macam kau dulu hidup kau kata sekolah tak bagus, tak payah. So macam takkan kita nak letak itu as our benchmark kan. So rugilah. Unless kalau macam di mana orang menyalah ertikan ke, benda tu lain lah. But then again, itu semua on us. Bagaimana kita letak kan. Contoh those kind of few seconds clip yang define this guy cakap pasal sekolah ni adalah benda yang buang masa ke apa, itulah yang orang ambil. Even though kalau point dekat belakang-belakang like 2 jam lepas tu ke apa, borak dia adalah the benefit of menimba ilmu. Orang tak nak tengok yang tu. So we have to betul-betul orang kata make it clear dengan apa kita nak buat tu. Naim sebenarnya suka untuk bercerita, nak ikutkan pun this kind. Macam masa PKP dulu Naim pernah buat masa bulan puasa, for 30 days tu, satu hari memang ada satu kisah Nabi on my platform, on IG live masa PKP tu. But now mungkin dah sibuk tak dapat buat. So sometimes those kind of random thoughts of me thinking about few stuff, especially regarding sirah ke apa, Naim suka letak macam just a small thoughts, shower thoughts kan. So Naim suka orang berfikir. Kita tak nak. Naim pun bila dapat kesedaran pun mungkin bila kata macam apa yang dia nak buat kalau dia ada dipertanggungjawabkan dengan let's say like macam almost 2 million followers on my social media kan, apa nak buat. So kalau macam mungkin sebelum ni tak ada nak fikir pasal share itu ini ke apa ke, but then kesedaran tu akan datang bila dah makin besar. So dia rasa macam maybe untuk Naim ada this kind of leverage di mana Naim ada suara platform yang besar sikit, nak reach out to people out there. So Naim kena guna lah kot. Sebab bila nak fikir balik macam saya buat lagu and orang dengar, so adakah saya nak just orang sekadar dengar ataupun ambil intipati daripada lagu tu kan. So sebab tu Naim macam selama ni pun buat, Naim akan careful lah dengan Naim punya releases ke apa. Tak nak macam main tangkap muat ke apa kan. And untuk drama ke filem ke apa pun Naim akan make sure Naim rasa benda tu akan memberi something, especially untuk diri Naim, mengajar Naim balik. So Naim akan buat. Sebab Naim rasa right now kita boleh katakan easy access. Benda baik dengan benda buruk tu kalau dicampurkan tu dia agak jadi kelabu lah. So Naim cuba untuk nak make it clear benda baik at least macam ni, benda buruk macam ni. So macam mana kita nak differentiate kan. Sebab sayang semua orang sekarang nak jadi content creator. Semua orang boleh buat content. Tapi what kind of content yang you nak serve towards your audience kan. What kind of legacy yang you nak tinggalkan. Kalau you dah tak ada nanti orang nak ingat you as apa. Nak ingat you as orang yang tak penting sekolah. Nak ingat you orang as orang yang berkarya. Nak ingat you as orang yang banyak kontroversi. So you pick a door. So Naim pun tengah masih lagi picking my door slowly lah. Sebab Naim tak kata Naim baik ke apa. Macam dulu kalau orang kata Naim lantang gila kat Twitter, itu dan apa semua kan. So itu mungkin door yang Naim ambil ketiga tu. But currently Naim try lebih kepada macam approach yang kalau baik, benda tu kena clear baik. Kalau benda tu buruk, benda tu kena clear buruk. There's no in between. Dia macam kata macam mungkin benda ni boleh try, why not, apa semua kan. So nak bila Allah bagi tanggungjawab kan, selebriti, orang follow you pakai apa, you cakap macam mana, the way you react towards certain stuff ataupun certain issue macam mana. So Naim rasa benda tu tanggungjawab penting lah. Naim tak rasa benda tu diajar ketika bagaimana seseorang tu nak jadi selebriti, you have to do this. Benda tu along the way. Naim pun ada je Naim orang kata masa-masa mungkin budak ni mundur juga kadang-kadang kan. But then it's along the way the process. Naim pun dapat kematangan tu along the way. And also like how selama ni kita tengok whatever issues yang datang dekat social media ke apa, so kita try ambil iktibar lah. Nak kata baik terus, Naim pun banyak je Naim punya orang kata aib. Tapi alhamdulillah kiranya mungkin Allah tutup lah. So sebelum-boleh kita jangan tunjuk lah benda yang tak best yang Allah dah tutup tu. Buka kan. Apa kan.